Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen kedua, iaitu santapan jasmani. Hari ini 8 hari bulan Jun 2020. Tajuk perbincangan kita hari ini ialah bagaimana hendak istiqamah. Semalam kita telah berbincang tentang faktor-faktor kejayaan seorang Muslim. Ada macam-macam kan, motivasi, semangat, disiplin, fokus dan istiqamah. Macam mana nak istiqamah? Dalam konteks nak kuruskan berat badan ni, istiqamah ni memang paling penting lah. Ramai orang dia berjaya turun, kemudian dia naik balik. Berjaya turun, kemudian dia naik balik. Tak payah cakap orang lain lah, diri saya sendiri pun macam tu. Kita panggil apa? Diet yo-yo. Ramai orang, termasuk diri saya sendiri, ada masalah macam mana nak istiqamah ni. Jadi saya telah belajar perkara ini dengan banyak cara lah daripada kawan-kawan saya, rakan-rakan, ustaz dan coach-coach yang lain. Kita belajar macam mana nak istiqamah, ada beberapa perkara yang kita boleh amalkan. Yang pertama, kita kena faham maksud istiqamah itu ialah kita perlu lakukan perkara itu walaupun kecil, tetapi kita lakukan setiap hari. Kita amalkan secara konsisten. Dan dia berbeza sikit dengan disiplin. Istiqamah ni dia kena patuh syariah. Jadi macam contoh kita bersenam, kita perlu tutup aurat dan tidak bercampur gaul lelaki dan perempuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Okey, kita kena jaga mata kita kan. Kita tak naklah tengok apa ni aksi-aksi yang tidak sedap di mata kan. Okey, jadi macam mana nak istiqamah, ada beberapa cara. Yang pertama ialah kita bergaul dengan orang yang sama sama fikrah, sama tujuan, sama arah tujuan, sama prioriti dalam hidup kan. Kalau kita nak berjaya kuruskan badan, kita kena bergaul dengan orang yang sama-sama nak kuruskan badan. Kalau kita nak kaya, kita kena bergaul dengan orang yang sama-sama nak kaya. Kalau kita nak pandai, begitu juga kita bergaul dengan orang-orang yang rajin dan pandai. Barulah insya-Allah mudah bagi kita untuk serap aura dia kan, ilmu ni insya-Allah kan. Bab kata hadis Nabi kan, kalau kita bersama dengan tukang besi, kita akan dapat bau besi tu pada badan kita. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita akan dapat bau minyak wangi itu pada diri kita. Itulah dia salah satu cara untuk istiqamah. Cara yang kedua ialah kita kena buat tiap-tiap hari. Jadi kalau saya senang sekali ialah saya pasang reminder dalam phone saya kan. Phone kita bawa ke mana saja, sentiasa melekat dengan kita kan. Pasang reminder, pasang alarm. Okey, bangun pukul 5 pagi nak tahajud, nak sahur untuk puasa sunat, ada alarm pukul 7 pagi contohnya untuk join kelas ngaji. Sekarang ada alarm baru pukul 6.30 untuk baca maksurat ramai-ramai kan. Macam itulah, ada alarm pukul 10 untuk waktu makan snack, pukul 1 untuk makan tengah hari. Itu pun kita masukkan dalam alarm kita juga. Itu akan bantu kita untuk istiqamah juga. Dalam kata lain, ingat mengingati. Kalau kita tak ingat, kita ada phone kita sebagai reminder, kita ada kawan kita yang kita bergaul tu untuk tolong kita ingatkan kita tentang macam mana nak jaga makan, nak exercise setiap hari. Dua tu memang doktor pun selalu suruh kan, selalu nasihat untuk macam mana cara nak kuruskan badan dengan sihat kan. Yang seterusnya ialah kita perlu sentiasa memperbaiki diri kita. Kita kalau kita nak cuba bandingkan dengan diri kita yang semalam, kalau boleh hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau kita masih tahap yang sama saja dengan semalam, sebenarnya kita rugi. Orang lain semua makin lama makin maju, kita kalau masih di tahap yang lama, kita rugi. Tapi macam mana pula kalau hari ini lagi teruk dari semalam? Itu masya-Allah. Dia gunakan perkataan celaka lah kan. Celaka lah pada orang yang hari ini lebih buruk daripada semalam. Kalau siapa yang sama rugi, siapa yang lebih baik beruntung. Itu yang kita nak cuba amalkan, terapkan dalam diri kita. Okey. Lepas tu insya-Allah okey.
Ada lagi satu soalan. Saya dalam saya punya grup diet rahsia kan, ada ramai yang tanya soalan. Jadi kalau bila kita nak menjawab tu, kita tak mampu nak jawab satu persatu. Saya kumpulkan soalan-soalan tu untuk kita bincangkan sekali dalam video ini. Semalam ada yang bertanya macam mana nak kurus bahagian tertentu pada badan kan. Macam mana nak kurus perut, macam mana nak kurus pinggul, macam mana nak kurus lengan, macam mana nak kurus pipi kan, macam-macam ada lah kan, macam mana nak kurus ini sana kan. Jadi sebenarnya resepi dia ialah kita kena kuruskan lemak seluruh badan. Ya, faham tak? Kita tengok kalau kita ada mesin penimbang yang body scanner tu, kita boleh tengok peratusan lemak kita berapa dan kita tengok juga visceral fat kita berapa. Okey, peratusan lemak yang sihat untuk lelaki ialah bawah daripada 20%, untuk perempuan bawah daripada 25%. Itu ialah body fat. Okey, kalau kita dapat kurangkan body fat kita tu kurang daripada 20% untuk lelaki, 25% untuk perempuan, insya-Allah satu badan kita akan nampak cantik, akan nampak langsing, akan ada shaping. Okey, tapi kalau untuk lelaki khasnya bawah 10%, insya-Allah six pack akan mula menjelma. Itu kalau siapa nak capai six pack kan. Kena target fat loss sampai below 10%. Okey. Lagi satu cara ialah kita tengok atlet. Contoh kita tengok atlet dia ada pelbagai jenis fizik badan. Pelari maraton boleh nampak dia kurus kering kan. Dia macam apa tu? Macam orang Afrika kan. Dia kurus lah, nampak macam kebulu kan. Tapi dia pelari maraton, dia atlet. Okey, buat rekod dunia apa semua kan. Tapi bandingkan dengan pelari pecut pula. Pelari pecut dia otot dia mantap kan. Usain Bolt tu lari laju 9 saat dia dah capai kan. Jadi kalau kita nak kita punya fizikal badan itu kurus yang macam mana kan, kita nak kurus yang macam mana, nak macam pelari maraton ke nak macam pelari pecut. Okey, ada lagi macam-macam fizik badan ya. Ada yang apa tu, penunggang basikal kan, penunggang basikal fizik badan dia kurus dan ni apa tu perenang kan, kalau perenang dia punya bahu dia besar dan dia macam ada kepak kan dekat dia punya bawah ketiak dia kan. Apa tu ahli bina badan dia akan bina jadi cantik V shape. Terpulang pada kita, kita nak bentuk badan yang macam mana, kemudian kita cari coach yang pandai buat badan kita bentuk macam tu, kemudian kita amalkan pemakanan dan exercise yang sama untuk capai benda tu ya. Itu dia punya syarat dia. Memanglah nampak susah kan, tapi kalau kita mula dari sekarang, insya-Allah benda ni akan jadi senang. Okey, kita nak mulakan daripada sekarang apa yang kita nak dan kita cari coach ataupun orang yang berpengalaman yang pernah buat benda tu dan belajar daripada dia supaya kita dapat buat. Okey. Jadi itulah dia perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok pagi. Sebelum kita tamat, saya ingin menjemputlah anda semua untuk join tim Diet Rahsia. Kerana sekarang ini kita buka penyertaan secara percuma pada semua. Ya. Ini ialah sumbangan saya pada anda semua. InsyaAllah kita sama-sama dapat manfaat dan berkongsi pada ahli keluarga dan rakan-rakan semua. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.